Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita akan bersiaran sekali lagi dalam CDL, Connecting Dot Learning, kluster IPG. Bersama saya pada minggu ini, Dr. Abdul Hadi bin Madawi. InsyaAllah kita akan ada, seperti biasa, akan ada dua slot perbincangan. Yang pertama dimulakan dengan snippet online oleh Dato' Dr. Mahendra Singh. Dan seterusnya slot perbincangan perkongsian oleh Puan Ros Anita Kartini. Baiklah, seperti biasa, kita akan mulakan dengan snippet online dulu. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Dato' Dr. Mahendra untuk slot snippet online reflection. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saya tahu bukan mudah nak berpuasa ni. Masa bertugas dulu saya akan cuba juga kerana nak bersama dengan staf di bahagian. Tetapi bila dekat-dekat nak pukul 5 petang tu memang susah sangat. So saya buka awal sedikit lah. Dan satu cabaran, it's not easy. So tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti ibadah puasa ni, thank you very much lah. Ini satu amalan yang bukan mudah tapi agaknya tuan-tuan dan puan-puan semua dah biasa. Anyway, tajuk yang saya pilih hari ni ialah winners never quit and quitters never win. So winners never quit lah. Dia yang nak capai, yang nak menang ni, dia kalau gagal pun kegagalan itu untuk dia cuba lagi. Dan kalau kita quit, sudah pastinya kita tidak akan menang. Quitters never win. Awal-awal cuba sekali kita kata, oh lah, memang tak dapat. Dan cikgu, tuan-tuan dan puan, kita sentiasa ada di antara kita yang memohon nak jadi guru cemerlang. Good, fantastic. Ada yang sedang memohon untuk dapat HLP bagi Masters atau PhD. Ada yang sedang cuba nak menghabiskan Masters atau PhD mereka. Maka dalam kehidupan kita, kita sentiasa kadang-kala kita sedang cuba mencapai sesuatu. Right? Dalam sebuah buku yang memang saya suka nak baca, yang sebelah kiri, Unstoppable, 45 Powerful Stories of Perseverance and Triumph from People Just Like You. People just like us, yang tidak berputus asa dan cuba demi cuba. Dan kalau kita lihat kartun di sebelah kanan tu, I think tentang Amelia Earhart yang bawa kapal terbang secara solo, tetapi malangnya last leg sebelum nak habis tu kapal terbang dia hilang dan tidak diketemui sampai hari ini. I think this was in the 1940s. Kerana nak cuba, kerana nak menghadapi satu cabaran, right? You want to try something new. Next slide, please. So dalam cerita, dalam buku Unstoppable, Maxim Filler ini atau Filer, bab yang adalah mengenai beliau adalah, if at first you don't succeed, try again 47 times. Dia cuba 47 kali. Saya akan beritahu apa yang beliau cuba. Dan tagline beliau ialah keep going. Say, I will do it and you will. Michael Jordan adalah pemain bola keranjang yang memang masyhur lah di Amerika. Walaupun dia berjaya, tapi bila dikaji data analisis dalam permainan yang beliau terlibat, dia kata, I have missed more than 9,000 shots in my career. Missed. Artinya cuba nak jaringkan. I've almost lost almost 300 games. Kalah juga 300 permainan.
26 kali saya nak ambil macam penalti. Winning shot tu kalau masuk pasukannya akan menang dan dia gagal. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Tapi sebenarnya beliau berjaya. Beliau adalah seorang pemain bola keranjang yang amat masyhur, yang memang millionaire lah, daripada melalui jadi seorang pemain bola keranjang. So, tajuk kita hari ini adalah tagline oleh Vince Lombardi. Vince Lombardi ni seorang jurulatih sukan. Dan tagline dia kata kepada pemain dia, winners never quit and quitters never win. Masa mula-mula saya masuk ke universiti nak belajar dalam bidang sukan pada tahun 84-85, saya sudah biasa diketemukan dengan kata hikmah ni. Winners never quit and quitters never win. So untuk Mr. Filler tadi itu, dia pada tahun 1966, pada umur 36 tahun, beliau dah ambil kursus ijazah perundangan, nak ambil bar exam, kalau di Malaysia kita panggil CLP, Certificate of Legal Practice, tetapi gagal. Dia ambil peperiksaan semasa anaknya kecil lagi, dia terus ambil hampir setiap tahun. Bila anak dia sendiri sedang belajar buat pengajian perundangan di universiti, beliau ulang untuk ambil bar exam. Akhirnya, kedua-dua anak dia lulus dan buka syarikat guaman. Ayah kerja sebagai kerani perundangan dalam syarikat anak. Masih lagi tak boleh lulus bar exam. Akhirnya, beliau lulus selepas 25 tahun, belanja hampir 50,000 US, melibatkan 144 hari untuk ambil peperiksaan dan sebanyak 47 kali. Kali yang ke-48 baru dia lulus. Dan isteri dia begitu banyak menyokong dia. Setiap kali dia gagal, dia kata, never mind, I think this time you were very close to succeeding. Dia sendiri yang isikan borang untuk Mr. Filler ni untuk ulang peperiksaan tersebut. Bila ditanya kenapa dia sambung dia sampai dia lulus, dia kata, because I couldn't possibly quit. I don't quit. I looked at it from the standpoint that the bar was possible. Ini bukan rocket science. And one day I will succeed and I wasn't going to give up. So inilah ketekalan seorang winners never quit and quitters never win. So bila penulis buku The Unstoppable ni, dia lihat 7 ciri dalam kalangan mereka yang unstoppable. Macam Nick Vujicic ini, dia memang tak ada kaki dan tak ada tangan dan macam-macam beliau boleh buat. Dia adalah speaker dalam seminar dan sebagainya. Dan beliau juga menulis sebuah buku. Mereka sentiasa akan memberi fokus kepada potensi yang ada pada diri mereka. Itu yang pertama, yang unstoppable people ni. Everyone has a potential. Dan follow the heart's passion. Their heart's passion. Mereka ikut. Saya nak jadi begini. What you really feel for. Yang ketiga, anda harus percaya anda boleh buat. Ada harinya kita rasa kita mungkin tak boleh buat. So, believe in yourself. Percaya dalam diri anda dan dalam idea anda. Yang keempat, bersedialah untuk cabaran. Kita tak boleh lari daripada cabaran. Cabaran mesti ada. Kadang-kadang dalam nak buat PhD, baru nak bentang proposal pun kena tendang. Kena bentang semula. That's fine. Kalau dia boleh ambil, Mr. Filler boleh ambil bar exam 47 kali, prepare, pergi ulang, pergi bentang semula proposal. Kalau tak dapat guru cemerlang kali pertama, lihat di mana kekurangannya. Buatlah, tampunglah kekurangan itu, and you will do it.
So, bersedia untuk cabaran. Seneca, seorang Greek philosopher, dia kata, what is luck? Kita kata, oh nasib lah. Tapi dia ada definisi nasib. Nasib ialah bila when preparation meets opportunity. When preparation meets opportunity. So kalau you tak prepare untuk nak memohon, opportunity datang you akan hilang. So prepare yourself. Bina CV anda. Do the things to build your CV. So remember, luck is when preparation meets opportunity. Opportunity akan ada. Doors will open. Yang kelima, kalau kita tak arif tentang sesuatu, tak salah minta bantuan pun. Bina, you can have friends to support you. Nombor 6, cari creative solution ya. Sudah pastinya kadang-kala ada cara kita boleh menyelesaikan sesuatu masalah. So let's not forget yang ketujuh, ketekalan. We must persevere. Kita kena sentiasa tahu bahawa kita kena cuba. There's no such thing. Failure is not an option. Kegagalan itu bukan satu pilihan. And if you want to win, winners never quit. No matter what the challenges, there's always someone out there who can help you. Boleh bantu anda. Ada orang nak tulis yang proposal semasa memohon HLP, 2 muka surat tu pun kadang-kala tak tahu macam mana nak cari masalah. So it's okay. Balik kepada nombor 5, ask for help. Mungkin ada orang boleh bantu. Right? Next slide please. Ini satu definisi oleh Tom Monaghan ya. I feel all these setbacks were tools. Walaupun kegagalan itu adalah satu instrumen untuk belajar. I use them as a stepping stone untuk terus belajar. And saya tak lihat bila gagal itu sebagai satu kegagalan. Anda hanya gagal when you stop trying. And Tom Monaghan, he didn't do that. He never stopped trying. Sama juga dengan Mr. Filer. 47 kali ambil bar exam. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, apa jua anda cuba, don't give up, keep trying. Di luar sana ada orang yang cuba banyak-banyak kali. Right? Dan kita ada cabaran tersendiri kita. Sudah pastinya anda boleh percaya. Okay, last slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah bimbang sangat. Worrying is like walking around with an umbrella waiting for it to rain. Walaupun tak tentu akan hujan, tapi dah sediakan, memanglah ada pepatah sediakan payung sebelum hujan. Tapi sediakan payung saja, payung ada di situ, dia tak suruh buka. Ini dah buka dah dan jalan-jalan. Tunggu hujan. So, don't worry about the rain. If it rain, then you open the umbrella lah, you buka payung. So, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita dapat daripada pelbagai sumber. Ada siapa boleh bagi pengalaman pada kita, tapi pengalaman kita boleh cari sendiri. Ilmu daripada buku, daripada makalah, majalah, daripada rakan sambil sembang adalah ilmu yang kita agung-agungkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, ingat, winners never quit and quitters never win. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian yang amat menarik tentang tadi yang bertajuk Unstoppable. Apa yang menarik antara yang boleh kita pegang adalah winners never quit ya, educators never win ya, antara yang boleh kita pegang pada petang ini. Baik, terima kasih Datuk ya. Baik, seterusnya kita teruskan dengan slot yang kedua, slot pembentangan oleh Puan Rosa Anita Kartini. Puan Rosa Anita Kartini sudah ada di talian ya. Assalamualaikum Puan Rosa Anita Kartini. Waalaikumsalam. Doktor dengar tak? Boleh dengar, boleh dengar. Boleh dengar. Ya, Nanti saya tengok slide saya dah hilang. Kejap ya. Okey, baik. Sebelum saya teruskan kepada ini, silakan kepada Puan Rosa Anita Kartini. Ya. Biasa saya ucapkan, saya akan bentangkan biodata dululah ya. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat datang ya ke CDL and so on.
kluster IPG, ya. Baik, sebelum saya serahkan, saya nak bacakan sedikit biodata penulis, ya. Baik, Puan Rosanita Kartini binti Muhammad, ya, merupakan seorang pensyarah kesusastraan Melayu di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Mempunyai kelulusan ijazah sarjana kesusastraan Melayu dari Universiti Sains Malaysia, ya, dan kini sedang melanjutkan pengajian tingkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu di UPM, ya, dengan nama pena R.A. Kartini Muhammad, ya. Beliau aktif menulis artikel ilmiah dalam bidang kesusastraan Melayu dan pendidikan kesusastraan Melayu di sekolah dalam dan luar negara, dan beliau telah menghasilkan puisi kemerdekaan berjudul Kita Bangsa Merdeka dan Katarsis Suara Anak Merdeka. Puisi bertemakan Hari Guru berjudul Kapal Waktu, Sketsa Guru, Cikgu dan Bicara Semalam Buat Guru. Ya, manakala puisi Islam pula telah dibuka dalam antologi seperti Awan terbitan kembara sastra berjudul Sentuhan Melukakanku. Pergilah kelukaan hati ini. Dan kalau tengok sini ada banyak lagi, ya, terbitan, dan bolehlah kita katakan R.A. Kartini ini merupakan seorang yang aktif, ya, dalam penulisan, khususnya penulisan yang berkaitan sastra lah, ya. Dan yang tengok kat sini, ya, ada dicatatkan berkenaan dengan penghasilan cerpen, ya, yang berjudul Depresi Cinta dan Corona Rindu, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka serta Perkasan Kopio, terbitan Kesatuan Karyawan Pulau Pinang, ya. Dan mungkin ada perkembangan-perkembangan terkini yang boleh dilakukan oleh Puan R.A. Kartini lagilah sebentar lagi, ya. Jadi kita alhamdulillah, ya, pada petang ini dapat bertemu seorang yang betul berkelaman lah dalam bidang dia, khususnya berkaitan dengan kesusastraan Melayu. Jadi kita bersama-sama lah, ya, kita dengar, ya, pada perkongsian daripada Puan Rosanita Kartini. Jadi saya dengan ini mempersilakan Puan Rosanita Kartini untuk meneruskan slot pembentangan petang ini. Dipersilakan Puan R.A. Kartini. Okey, baik, ya. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Datuk Dr. Mahinder Singh, okey, Dr. Abdul Hadi, rakan-rakan dan para guru ya seluruh Malaysia yang berada bersama kita pada petang ini, ya. Okey, jadi tajuk untuk saya nak bicarakan pada petang ini ialah tentang implikasi elemen sastra Melayu terhadap perkembangan kognitif murid, ya, dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah di sekolah rendah lah, ya. Okey, di sini kita nak tengok bagaimana kesan kepada elemen sastra tu terhadap perkembangan kognitif murid, ya. Jadi kita nak bawa subjek sastra, ya, tetapi kita nak tengok bagaimana dan sejauh mana subjek sastra ataupun elemen sastra itu boleh dimasukkan atau sesuai dalam PDP sejarah di sekolah rendah, ya. Okey, jadi kita tengok, ya, penerapan elemen kesusastraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lain di sekolah rendah adalah bertujuan untuk merealisasikan potensi dan melahirkan generasi yang mempunyai daya saing tinggi dalam membuat keputusan, ya, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi aktiviti sastra yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan elemen kesusastraan Melayu dapat memantapkan lagi lah, ya, pengetahuan, pemahaman dan penguasaan murid terhadap mata pelajaran lain. Jadi khususnya pada petang ini kita nak bincangkan penggunaan elemen sastra atau aktiviti berorientasikan elemen sastra dalam subjek sejarah, ya. Okey, jadi kenapa, ya, persoalan dia kenapa sejarah itu penting sebelum kita nak pergi lebih jauh. Jadi kenapa sejarah itu penting, kenapa sejarah ada di sekolah rendah, ya. Jadi kebelakangan ini kita menyingkap balik kepada sejarah, ya, di mana negara kita, ya, merupakan kebelakangan ini sejarah negara kita yang merupakan asas kepada pembentukan peradaban bangsa
sekaligus kecintaan yang mendalam kepada negara semakin dilupakan oleh generasi muda, ya. Jadi negara kita, ya, dah ada insiden, dah ada sejarah yang berlaku di mana negara kita melalui detik pahit apabila golongan tertentu telah menjual maruah Malaysia, ya, di persada antarabangsa dengan insiden membakar jalur gemilang dan mengubah suai lirik lagu negaraku suatu ketika dahulu, ya. Jadi ini telah membuktikan bahawa tipisnya, ya, rasa kecintaan, bangga bangsa dan jati diri anak-anak muda terhadap negara sendiri, ya. Okey. Jadi oleh demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memutuskan untuk menekankan betapa pentingnya metodologi subjek sejarah melalui satu transformasi besar, ya, supaya pengajaran dan pembelajaran sejarah itu menjadi lebih relevan, lagi menarik, ya. Okey, jadi fokus KSSR sejarah lebih kepada untuk menyemai ilmu pengetahuan dan asas kemahiran pemikiran sejarah, ya, di samping pengalaman elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, ya, EKNS, untuk melahirkan murid yang cinta akan negara. Okey, jadi kesepaduan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai inilah, ya, diharapkan mampu memberi pemahaman kepada murid untuk membina jati diri sebagai rakyat Malaysia. Ya, jadi reka bentuk kurikulum sejarah merupakan kesepaduan berbentuk intra, ya, iaitu yang berlaku dalam pengetahuan sejarah itu sendiri, ya. Okey. Jadi mengapa sejarah perlu di sekolah rendah? Okey. Satu, usaha menyemai kefahaman sejarah pada peringkat awal kanak-kanak, ya, pada peringkat awal, yakni untuk melahirkan generasi baru yang mampu menilai dan menghayati sejarah. Jadi kita tahu pada peringkat awal lah kita kena asuh, kena didik supaya cinta akan negara kita, ya, cinta akan tempat tanah tumpah darah. Okey, jadi kandungan kurikulum yang dirangka bagi sekolah rendah dikatakan dapat memupuk perasaan taat setia kepada bangsa dan negara. Jadi dasar mewajibkan murid sekolah rendah mempelajari mata pelajaran sejarah adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan aspek perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek murid secara seimbang. Jadi di sini kita nampak, ya, kandungan kurikulum sejarah itu dah menepati keperluan falsafah pendidikan kebangsaan yang dah digubah sejak dahulu lagi. Okay. Jadi implikasi dalam sistem pendidikan, implikasinya sejarah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib pada tahap 2 di peringkat sekolah rendah di bawah KSSR mulai tahun 2014. Ya. Okey, jadi walaupun dia KSSR, dia tidak ada peperiksaan, tetapi subjek sejarah ini seperti subjek teras iaitu bahasa Melayu, sains, matematik dan lain-lain, ya. Jadi KSSR bagi mata pelajaran sejarah telah dibina di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula daripada 2013 hingga 2025, tahun depan. Tahun depan, ya, tahun depan berakhirnya. Dengan 6 aspirasi iaitu pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran duri bahasa, etika dan kerohanian, identiti nasional dan kemahiran berfikir. Jadi aspirasi tersebutlah, ya, perlu dikuasai oleh murid pada peringkat sekolah rendah agar tidak teraba-raba pada peringkat sekolah menengah. Sebab kita tahu dekat sekolah menengah dia memang ada subjek sejarah. Dan malahan dia perlu menduduki peperiksaan pada peringkat SPM, ya. Tetapi pada peringkat sekolah rendah tidak ada, ya, tidak ada peperiksaan. Ada subjek sejarah. Ya, jadi subjek sejarah mula ditekankan bermula KSSR pada tahun 2014, ya. Okey. Jadi antara aspirasi tersebut, aspirasi kemahiran berfikir dianggap sebagai elemen yang sangat penting. Ya. Jadi 6 aspirasi ini dikaitkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis dan berpengetahuan dan berketerampilan. Ya. 6 aspirasi ini mewakili bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Okey. Jadi
Okey, tentang mana pula aspek sejarah tadi? Kenapa? Apa kaitan sastra dengan sejarah pula ya? Jadi kita tengok di sini ya. Elemen merentasi kurikulum, salah satu aspek tunjang pendidikan tadi ya. Jadi sastra dijadikan sebagai subjek elemen merentasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat tersebut, ya, hasrat di mana tadi menjadikan sejarah sebagai subjek wajib di sekolah rendah. Okey, jadi bagi mencapai hasrat tersebut, penggunaan korpus ilmu lain dalam pengajaran dan pembelajaran utama di bilik darjah perlu diperhebatkan dengan menyuntik korpus ilmu lain ke dalamnya. Jadi proses ini dinamakan elemen merentasi kurikulum seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Ya, jadi rata-ratanya kini ya, buku teks terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah rendah memang banyak menerapkan elemen sastra terutama puisi sebagai EMK. Tetapi hari ini kita akan membincangkan bagaimana elemen sastra itu diterapkan dan implikasinya dalam subjek sejarah sahaja. Okey. Jadi elemen sastra di dalam mata pelajaran sejarah dirancang ya agar dapat menarik minat murid untuk mempelajari sejarah. Kerana kita tahu sejarah hanyalah satu fakta, ya fakta benar. Jadi adalah sukar, ya sukar kita nak menyampaikan fakta yang benar, benar berlaku kepada murid. Ya, murid yang dikategorikan peringkat kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Ya, jadi sudah tentulah mereka akan merasakan bosan, tidak menyeronokkan, ya, mempelajari fakta, tidak ada unsur kecindan, tidak ada unsur yang menyeronokkan dalam bilik darjah. Ya, okey. Jadi proses gabung jalin ini memperlihatkan unsur kreativiti. Ya, jadi elemen sastra dimasukkan untuk memperlihatkan unsur kreativiti bagi mata pelajaran sejarah tadi ya, yang hanya mendukung fakta. Okey, jadi unsur kreativiti ini adalah kebolehan seseorang menyalurkan sebahagian daripada pengalaman lalu dan dijelmakan kembali dalam bentuk yang baru. Ini dikatakan tradisi hadir dalam moderniti. Ya, tradisi hadir dalam moderniti. Ya, tradisi pengalaman lama ya kita hadirkan dalam konteks sasaran murid adalah murid-murid generasi alfa, generasi baru ya. Okey, jadi elemen-elemen sastra Melayu yang disuntik ya dalam teks mata pelajaran sejarah adalah seperti prosa moden, cerpen, drama, dialog, prosa klasik, karya-karya klasik, ya hikayat, puisi moden, sajak, puisi tradisional, pantun, syair yang paling banyak ya terdapat dalam buku teks. Ya, terutama buku teks sejarah tahun 4 ada 27 elemen sastra dimuatkan, ya, gurindam dan seloka. Okey, jadi penyerapan elemen sastra yang unik ini ya membolehkan murid-murid pada peringkat sekolah rendah yang masih mentah ya dan dianggap gold age mudah menghayati dan berasa seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah yang berasaskan fakta semata-mata. Ya, jadi pada masa yang sama dalam bidang kesusastraan tidak dinafikan ya bahawa aspek sejarah turut menjadi satu sumber pengkaryaan. Ya, contoh novel hikayat hikayat Hantuah, sejarah Melayu. Ya, asas pengkaryaan adalah sejarah. Okey, jadi kritikan dan rujukan juga. Ya, peristiwa sejarah seringkali diangkat sebagai acuan yang membentuk dan mendasari penulisan karya sastra. Ya, okey. Jadi menggunakan bahan sastra dalam pengajaran sejarah khususnya ya, ialah proses memandu murid untuk berhibur, mentafsir dan menilai kehidupan dan fenomenanya. Ya, ini telah dibuat kajian oleh Dr. Rajendra pada tahun 2000. Baik. Jadi elemen kesusastraan yang dibawa masuk ke dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah dilihat mampu membawa murid berkomunikasi secara gerak balas intelektual dan berimajinasi tinggi. Ya. Ini kerana elemen kesusastraan Melayu yang diselitkan dalam pengajaran dan pembelajaran dia akan membawa pembaca, membawa murid khususnya mengamati dalam bentuk atau cara yang belum pernah dialami mereka. Ya, secara tidak langsung ya murid-murid misalnya telah diheret merasai konflik-konflik
contohnya konflik pertikaman antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Ya, okey, watak-watak elemen-elemen tentang latar keadaan dan masalah manusia secara universal. Okey, jadi peribahasa, syair, cerita teladan, sloka, pantun, gurindam dan pepatah misalnya telah didedahkan dalam kalangan masyarakat Melayu tentang erti kehidupan sedari dulu lagi, tetapi telah dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah. Jadi sloka, syair, pantun ni adalah wacana yang biasa dengan kehidupan masyarakat Melayu, biasa dengan kehidupan kanak-kanak, ya, biasa dengan kehidupan murid-murid di sekolah. Ya, kerana mereka juga ada mempelajari bahasa Melayu dan di rumah juga mereka menuturkan atau menggunakan pantun, menggunakan peribahasa. Ya, jadi benda itu tidak jauh larinya daripada kehidupan mereka. Jadi elemen sastra ini nampaknya mempunyai kedekatan atau keeratan dengan kehidupan kanak-kanak itu, ya. Jadi ini merupakan satu pengetahuan sedia ada atau kearifan tempatan yang dimiliki oleh murid secara tidak formal dari masyarakatnya. Jadi ciri-ciri sastra yang unik ini membolehkan murid menghayati dan seronok menikmati sesi pengajaran dan pembelajaran sejarah yang berdasarkan fakta benar. Okey, jadi bahan-bahan dan fakta sejarah yang hendak dikemukakan oleh guru kepada murid menjadi menarik lagi. Ya, tambahan pula apabila disertakan dengan grafik visual, ya, dengan gambar yang menarik. Ya, contohnya gambar Hang Tuah. Ya, kita pun tidak ada pada zaman Hang Tuah, Hang Jebat. Ya, tetapi kita sajikan, ya, kita sajikan kepada murid menggunakan gambar-gambar visual grafik, ya, menggunakan pantun, menggunakan syair, ya, untuk membawa episod pertikaman Hang Tuah sebagai contoh, ya. Jadi ini memberi peluang kepada murid untuk menemui potensi diri mereka melalui perkataan, warna dan lukisan berdasarkan kecenderungan murid tersebut, ya. Jadi dengan menggunakan gambar, ya, membantu murid membuat keputusan berdasarkan kefahaman dan pengetahuan masing-masing dalam memproses maklumat. Jadi demikianlah halnya dengan gambar, ya, membolehkan murid meneroka kembali ke zaman silam untuk menghayati cerita tersebut. Okey, jadi umpamanya, ya, melalui gambar ilustrasi grafik tentang pembukaan Melaka dalam sejarah Melayu, dilukis kembali di dalam buku teks sejarah tahun 4 misalnya. Ya, jelas tujuan pengarang selari dengan keperluan kemahiran bernilai tambah iaitu berfikir aras tinggi yang menghendaki murid berfikir dengan kreatif, kritik dengan memasuki zaman silam dan mengingat kembali tokoh terbilang tempatan yang tercatat dalam lipatan sejarah. Ini dikatakan tradisi hadir dalam moderniti. Okey, jadi setiap pengalaman itu tidak semestinya baru tetapi baru dari segi konsep dan gaya persembahannya. Ini memetik kata-kata Ani Haji Omar, ya. Dan pada masa yang sama, menurut A. Samad Said, sastra akan menemukan murid dengan unsur moral, keindahan hati nurani, keadilan, ketakwaan, kebijaksanaan dan tazkirah yang disampaikan secara sederhana tetapi amat berkesan kepada jiwa kanak-kanak. Ya, okey. Jadi hal ini menggalakkan murid untuk berimajinasi secara kreatif dan kritif, ya. Okey. Jadi unsur warna dan ruang pula digabungkan, ya, akan menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang realistik. Seolah-olah mereka dibawa ke zaman dahulu, ya. Menakul dengan menggunakan gambar visual secara tepat dinamakan kecerdasan ruang. Jadi ini akan mendorong berlakunya proses kolaboratif antara guru dengan murid, ya, berfantasi dan berimajinasi lalu menceritakan kembali peristiwa yang telah berlaku dalam lipatan sejarah walaupun dianggap mitos dan tidak masuk akal, ya. Okey, jadi pengungkapan kembali cerita yang berlaku dalam lipatan sejarah dalam konteks kini melalui penerokaan ruang sebenarnya, ya, dapat meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran
lebih berkesan dan seterusnya dapat membentuk insan yang lebih bersifat menyeluruh atau holistik. Jadi hal demikian kerana kecerdasan ruang melibatkan penaklukan, menggunakan gambar dan mempercepatkan dunia visual secara tepat yang membolehkan murid-murid berfikir, berfikir dan berimajinasi. Okey, jadi kembali kepada elemen sastra sebagai elemen merentasi kurikulum yang dibawa masuk ke dalam mata pelajaran sejarah. Ya, saya ambil contoh terus di sini, iaitu syair tentang tokoh pemberontakan tempatan dalam buku teks sejarah tahun 5. Okey, di sini kita tengok syair ni bersama seputum rakan seperjuangan. Saya tidak dendangkan syair lah, saya hanya baca. Okey, Pasir Salak dapat dipertahankan kerana muafakat membuat keputusan, terbukti pemimpin mendapat sokongan. Ini diambil daripada buku teks, buku teks sejarah. Jadi apa kandungan syair ini untuk menyampaikan tentang pemberontakan tempatan yang berlaku di negeri Perak. Okey, asal usul atau pembukaan Pasir Salak, peristiwa yang berlaku. Jadi cikgu menggunakan elemen sastra syair sebagai medium untuk menyampaikan fakta sejarah kepada murid. Jadi murid tidak merasa bosan kerana ini adalah fakta. Kalau kita hanya menyampaikan dalam bentuk fakta, lambat laun murid kita akan tidur, mengantuk. Jadi kita bawa unsur, bawa elemen sastra, kita dendangkan dalam bentuk ataupun dia akan menjadi konsep didik hibur. Jadilah maka kelas akan jadi menyeronokkan dan menghiburkan. Maka mungkin tercapai objektif cikgu pada hari itu, iaitu ingin menceritakan tentang pembukaan atau tentang peristiwa sejarah yang berlaku di Pasir Salak. Okey, sambung balik. Pemimpin ini bersemangat wajar, berkubu di kampung Saring bersama pengikutnya, berani berjuang demi pusaka hingga sanggup berkorban nyawa. Tetapi bila kita nak masuk elemen sastra dalam menyampaikan fakta sejarah, dalam PDP subjek sejarah, cikgu itu sendiri seharusnya pandai ataupun tahu menguasai elemen sastra. Cikgu nak menyampaikan syair, seharusnya cikgu ada pengetahuan sedia ada. Cikgu perlu ataupun cikgu kena tahu bagaimana nak menyampaikan syair. Sebagai contoh, jangan nanti anak murid akan mentertawakan cikgu. Okey. Sekarang ni tidak menjadi masalah. Kita boleh je Google, buka YouTube sahaja, rentak-rentak syair semua ada. Okey, kita papar pada murid, tetapi cikgu sendiri perlu bersyair. Itu barulah menunjukkan keprofesionalan dan kepakaran cikgu dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Okey. Jadi syair di atas, kita hurai sedikit. Syair di atas, dia merupakan fakta sejarah yang disesuaikan dengan buku teks secara kolaborasi, yang dirancang bagi mewujudkan keseronokan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang berasaskan fakta semata-mata. Saya selalu mengingatkan kepada para pelajar saya, janganlah kita masuk kelas, okey, murid semua buka buku teks, hari ini kita nak belajar tentang pemberontakan tempatan. Siapa tahu tokoh, jadi ini akan mewujudkan kebosanan budak, kebosanan murid. Itu satu. Yang keduanya, ingatan murid, daya ingatan murid. Kita sebagai guru tidak mampu melahirkan murid yang berfikiran kritis. Kalau jika kita hanya mengajar chalk and talk sahaja, atau just remind sahaja. Okey, jadi kita kena prepare, buat preparation, pengetahuan kita kena ada, untuk mewujudkan keseronokan dalam PDP. Jadi elemen sastra seperti John puisi tradisional syair digunakan dalam proses penyampaian fakta tersebut kepada murid sebagai maklumat awal dalam membina item soalan. Dia membina ataupun sebagai satu perhubungan untuk mengaitkan kontens, kandungan sejarah seterusnya. Okey, jadi John puisi tradisional seperti syair, pantun dan peribahasa misalnya merupakan elemen sastra tradisional yang mudah
dan bersifat ringan bersesuaian dengan domain kognitif Anderson dan Krathwohl yang memberi penekanan kepada aspek permulaan pengajaran dan pembelajaran, perlukan penerangan perhubungan antara konsep-konsep penting dan asas dalam pendahuluan atau permulaan yang akan mencakupi keseluruhan pelajaran pada hari tersebut. Ya, okey. Baik. Jadi dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah, guru perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Tadi saya dah jelaskan. Ya, guru perlu ambil kira pengetahuan sedia ada murid dan guru juga perlu ada pengetahuan sedia ada. Ya, guru perlu ambil pengetahuan sedia ada murid tentang syair bagi menjamin kesesuaian bahan pelajaran dan aktiviti yang disediakan. Kalau cikgu nak gunakan syair sebagai medium penyampaian fakta sejarah. Kalau cikgu nak menggunakan pantun, cikgu kena fikirkan kesesuaiannya juga. Ya. Jadi elemen sastra tadi, berbalik kepada elemen sastra tadi sesuai digunakan untuk mengangkat fakta sejarah menjadi realistik untuk paparan generasi kini. Apabila dikolaborasikan dengan teknik pengajaran dan pembelajaran yang mampu mewujudkan keseronokan dan kemudafahaman murid-murid. Ya, tak adalah kita bercakap saja di depan. Ya, murid tidur, murid tidak beri perhatian. Ya, bila pentaksiran, murid tidak dapat menjawab. Ya, okey. Jadi syair yang dipaparkan di atas merupakan bahan utama dalam penyusunan awal pengajaran guru untuk memberikan gambaran kepada jawapan yang dikenaki daripada murid dalam proses pengayaan. Okey, seterusnya proses gambaran awal ini akan membantu kognitif murid untuk menghubungkan kembali kognitif murid dengan konsep yang telah dipelajari atau pengetahuan sedia ada murid itu sendiri yang disampaikan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran sebelumnya. Okey, mungkin tuan-tuan, puan-puan, doktor tak clear lagi. Jadi saya akan bagi nanti saya akan bagi satu contoh lagi lah Okey, jadi di sini taksonomi belum semakkan menjadikan pembelajaran tidak hanya kepada penerimaan fakta daripada guru kepada murid dan belajar sahaja, tetapi menggalakkan murid-murid mengingat kembali pengetahuan sedia ada berdasarkan persoalan-persoalan yang diajukan oleh guru menyangkut dengan pengalaman lepas. Okey, pada peringkat memahami dan mengaplikasi. Dan akhir sekali dalam taksonomi kita tahu adalah aras mencipta. Okey, kita ambil contoh satu lagi mitos demang lebar daun dalam buku teks sejarah tahun 4. Okey. Okey. Kita ambil petikannya. Maka sembah demang lebar daun, janji yang mana itu tuanku. Maka titah sangsa purba, hendaklah pada akhir zaman kelak anak cucu bapa hamba jangan durhaka pada anak cucu kita. Jikalau ia zalim dan jahat peketi sekalipun, maka sembah demang lebar daun. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak buah tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patik pun mengubahkanlah. Maka titah sangsa purba, baiklah kabullah hamba akan wadat itu. Nah, ini yang saya kata tadi, pengetahuan sedia ada guru. Guru yang hendak menyampaikan harus menyampaikan dalam bentuk yang menarik. Jika pemberian, jika dialog, maka gunakanlah lenggok suara nada yang berintonasi mengikut kesesuaian medium tersebut ataupun genre tersebut. Okey. Jadi berdasarkan rajah di atas atau berdasarkan petikan perjanjian demang lebar daun tadi kita tengok di sini apa kaitan dengan kognitif dan teorinya. Okay, pada peringkat pengetahuan kajian mendapati guru memaparkan elemen prosa klasik iaitu wahdat demang lebar daun. Ini peringkat pengetahuan murid. Okey. Kemudian guru akan menerangkan isi kandungan melalui perbandingan antara fakta-fakta penting dengan menggunakan contoh-contoh khusus untuk proses mengingati dalam pelajaran seterusnya. Okey. Jadi dalam hubungan ini guru akan meminta murid menceritakan bila menceritakan dia adalah satu proses memahami, menceritakan kembali cara mentaati keluarga dan guru sebagai contoh. Okey. Jadi hal ini adalah percubaan guru mengembalikan kognitif mengaplikasi murid dengan pengetahuan sedia ada yang telah diketahui sebelum ini, iaitu cara menghormati ibu bapa dan guru yang telah menjadi amalan. Okey, pada masa yang sama guru juga merungkaikan konsep daulat. Jadi kaedah ini akan mendekatkan lagi proses ingatan murid
gambaran mental dengan objektif pengajaran semasa guru. Ya, jadi murid akan mengingat kembali apa yang cikgu nak sampaikan ni sebenarnya. Ya, okey. Jadi proses ini melibatkan domain menilai. Murid diminta untuk menilai kembali kesan dan akibat daripada wakdat yang dimeterai. Okey. Domain akhir iaitu mencipta. Dalam pengajaran ini, guru akan menghubungkan semula isi kandungan kepada penyusunan sedia ada. Dalam proses akhir ini, mencipta, guru akan membawa semula perbincangan kepada domain mengingati dan memahami. Seterusnya, mengembangkan topik pengajaran apabila murid diminta menyediakan satu tugasan penciptaan tentang wakdat sendiri. Berdasarkan wakdat yang diberi. Okey. Jadi, dapatlah dikatakan bahawa penggunaan bahan sastra dalam teks sejarah bukan kebetulan, tetapi dia merupakan sesuatu yang telah dirancang untuk dilaksanakan oleh BPK, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi aktiviti yang dirancang oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dalam usaha melahirkan murid yang cinta akan negara serta mempunyai minat yang mendalam terhadap mata pelajaran sejarah. Okay. Penyusunan bahan sastra dengan fakta sejarah ini juga akan membantu guru merancang maklumat awal dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan sesuai dengan aktiviti. Hal ini memenuhi matlamat KSSR sejarah untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan sejarah, memahami perkembangan sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah serta meningkatkan semangat cinta akan negara. Okey. Contoh lain saya keluarkan, ketukuhan Tun Perak sebagai bendahara Melaka yang terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ada dalam buku teks sejarah. Jadi peristiwa ini tidak diketahui oleh murid kini. Kita sendiri pun tak tahu apa yang telah berlaku pada suatu ketika dulu, berpuluh-puluh ribu tahun. Jadi justru syair digunakan bagi menyampaikan peristiwa yang tercatat dalam lipatan sejarah tersebut secara kreatif dan didik hibur. Ketukuhan Tun Perak sebagai bendahara Tok Ulun dipaparkan secara komparatif dalam pengajaran menggunakan prosa klasik melalui teknik penceritaan. Teknik penceritaan ini adalah satu aspek atau elemen sastra. Melalui teknik penceritaan semula, catatan peristiwa di dalam sejarah Melayu. Jadi proses penceritaan semula ini digabungkan dengan gambar-gambar, ilustrasi, berwarna tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang negara untuk membangkitkan keseronokan belajar dan mengajar di bilik darjah. Okey. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Jadi saya teruskan dengan sesi question and answer lah, Q&A. Kalau ada persoalan, bolehlah muka terus kepada Puan Ari Kartini ataupun boleh buka soalan pada ruangan chat. Dah ada soalan pun Yang pertama soalan daripada Cik Abdul Malik soalannya bunyi, adakah setiap sejarah mempunyai puisi atau pantun yang terkait dengan sejarah tertentu? Dan ditulis kat sini, saya bukan guru sejarah. Jadi saya serah pada Puan Ari Kartini untuk berbincangkan persoalan ini. Sila Soalan dia, adakah setiap buku sejarah mempunyai puisi atau pantun yang terkait dengan sejarah tertentu? Mungkin boleh buat ulasan sikit. Cikgu ya. Okey, tidak ada, tidak spesifik. Kerana dia elemen sastra ini hanya sebagai satu sisipan atau elemen melintasi kurikulum. Jadi dia tidaklah dikatakan bahawa dia mempunyai tajuk-tajuk atau terkait dengan tajuk-tajuk sejarah. Dia dimasukkan seperti unsur kebetulan, US dan China saja dimasukkan. Jadi dia berbalik-balik kepada cikgu lah. Bila cikgu sejarah dia nak mengajar tu, jadi pengetahuan sedia ada cikgu tu tentang ilmu sastra tu mesti kuat. Kalau dia sendiri pun tidak boleh nak menggunakan, nak bersyair, maka dia macam orang kata dia lompat saja subjek tersebut.
Dia hanya aja macam bercakap sajalah, bertutur saja, menyampaikan macam chalk and talk saja kepada budak. Jadi berbalik pada soalan cikgu tadi, dia tidak, elemen sastra yang dimasukkan dalam subjek sejarah ini tidak berkaitlah dengan topik. Adakah menjawab soalan cikgu? Ya, baik, faham dia kata ya. Baik, kita buka lagi lah ya. Kita ada banyak masa petang ni ya. Kita, kalau ada soalan tu boleh terus kemukakan ya. Okay, kita boleh dengar 2-3 soalan lagi. Itu kalau tak, okey. Dimaklumkan juga ya pada ruangan apa chat tu ada dikongsikan pautan kehadiran kehadiran bagi sesi CDL Science Online untuk minggu ni lah ya. Bolehlah mengisi program kehadiran itu ya. Baik, mungkin sebelum terima soalan daripada rakan-rakan audien ya, mungkin Puan RA Kartini boleh jelaskan sedikit lagi ya, kepentingan ya, kepentingan elemen sastra Melayu itu sendirilah ya, terhadap apa nama ni PDP sejarah khususnya ya. Mungkin boleh bagi diberi perincian lebih sikit ya. Ini soalan daripada Dr. Hadi lah ya. Ya, ya. Okey. Okey, baik. Saya kalau tengok kajian saya ya, elemen sastra yang dimasukkan dalam subjek sejarah ni ya, yang sebenarnya dia banyak boleh mewujudkan keseronokan dalam bilik darjah. Sebab kita tahu ya, pendidikan abad ke-21 adalah pendidikan yang menekankan aspek keseronokan dalam bilik darjah. Budak-budak, murid-murid dia akan berasa seronok. Ya. Okey, jadi dengan masukkan elemen-elemen sastra ni, okey, contoh ya, kita nak menyampaikan fakta sejarah ya, contoh tentang pembukaan sesuatu kampung ya, atau pembukaan sesuatu daerah, negeri. Jadi contoh kita masukkan elemen dialog, lakonan. Jadi kalau kita, ini pengalaman saya sebagai guru sejarah di sekolah rendah dulu ya. Jadi bila kita masuk ataupun okey, hari ini murid kita nak berlakon ya. Jadi dalam buku sejarah memang ada ya sejarah tentang pembukaan tempat sesuatu tempat. Jadi kita panggil budak berlakon. Budak memang berlumba-lumba atau berebut-rebut angkat tangan nak berlakon. Jadi ini adalah satu bonus ya. Satu bonus kepada kita sebagai guru, kita rasa seronok ya ada pelibatan murid. Saya tak tahulah kalau ada guru yang dia tak seronok melihat pelibatan murid yang bagus. Bagi saya kalau ada pelibatan murid, bila kita offer je, murid kata cikgu saya, cikgu kami, okey. Jadi kita rasa seronok ya. Jadi kita bukan saja kita seronok tapi budak itu seronok. Bila budak itu seronok maka tercapailah ya pendidikan abad 21 ya untuk mewujudkan keseronokan dalam bilik darjah. Ya. Jadi contoh ya kita berlakon ataupun kita berlakon kisah pertikaman Hang Tuah, Hang Jebat ya dengan kostum dan sebagainya, kita panggil budak kita berlakon, dialog semua ya. Jadi apa fakta sejarah yang kita nak sampaikan? Ya, kita nak menceritakan fakta sejarah adalah proses pertikaman ataupun kisah tokoh-tokoh terbilang ya dalam sejarah Darjah 5 ataupun tokoh-tokoh pembesar-pembesar tempatan ya. Jadi kita bawa elemen sastra itu dengan mengedepankan drama ya, lakonan ya. Okey, secara tidak langsung bukan sahaja budak-budak yang pandai ya, budak-budak yang kita tahulah tahap yang bagus, arah dia yang bagus semua, bukan saja untuk mereka tetapi secara tidak langsung murid-murid yang kita nampak dia lemah ataupun tidak boleh bercakap, tidak mahir membaca, tidak mahir menulis ataupun yang masih lagi rasa macam terpencil dipencilkan dalam kelas, mereka akan menjadi aktif. Ya, mereka akan jadi aktif, mereka turut serta terlibat dan
pada masa yang sama ya, fakta sejarah yang hendak disampaikan itu tadi ya akan meninggalkan kesan yang positif lah kepada budak ni ya. Mereka akan ingat apa konten sejarah yang kita belajar, yang mereka belajar pada hari tersebut. Tak percaya besok kita tanya, apa kita belajar semalam? Oh, semalam kita belajar proses pertikaman antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Okey, jadi apakah yang kita nak sampaikan sebenarnya objektif pelajaran kita? Kita nak menceritakan atau nak menyampaikan tentang tokoh terbilang. Jadi adakah tercapai? Bagi saya dah tercapai apabila budak dah boleh menceritakan kembali, menyatakan apa yang telah dipelajari semalam. Ya, itu dalam satu episod. Episod lainnya, contohnya bila mereka melihat TV, cerita-cerita pertikaman Hang Tuah dan Hang Jebat yang ditayangkan di siri cerita P. Ramlee ya. Jadi mereka pada masa itu mereka akan menghubungkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Pengalaman mereka dah berlakon dalam kelas. Pengetahuan apa yang cikgu sampaikan tentang tokoh terbilang. Mereka tengok TV ya, cerita P. Ramlee tentang cerita Hang Tuah Hang Jebat. Jadi masa tu mereka akan kaitkan, akan hubungkan dengan apa yang telah mereka belajar ya di kelas. Jadi ini nampak ada kesinambungan. Ya, ada satu proses kesinambungan, ada satu proses pengulangan. Ya, kita tahu ya kalau benda tu ataupun aktiviti itu diulang, ya lambat laun akan mempertajamkan ingatan murid. Ya. Jadi apa yang murid dapat di sini, fakta sejarah tadi tentang pembelajaran konten tokoh terbilang itu. Dia ingat dan ingat melalui episod-episod dan elemen sastra yang telah digunakan, dipraktikkan oleh guru dalam PDP tadi. Cikgu janganlah rasa risau, oh hari ini budak-budak berlakon jadi objektif aku tak tercapai. Macam mana ni, pentaksiran tak ada. Sebenarnya dari budak berlakon tu kita sendiri boleh memberi pentaksiran ke atas budak. Dia penglibatan mereka itu kita boleh taksir dah. Ya. Jadi dengan elemen sastra ini saya nampak dia bukan sahaja mampu mewujudkan keseronokan dalam PDP budak tetapi memudahkan guru dalam proses penyediaan bahan bantu mengajar. Ya. Okey, dan kemudian menjimatkan atau pengisian masa PDP cikgu itu. Dia sempurna, lengkap. Ya. Jadi itulah adakah ini menjawab persoalan ataupun yang pendapat yang telah diutarakan oleh Dr. Hadi tadi ya. Okey, terima kasih. Kemudian mungkin kita boleh respon apa kenyataan yang dikeluarkan oleh cikgu kot dia ya. Cikgu Abdul Malik ya. Mewujudkan suasana zaman dahulu tanpa alat elektronik dan hutan tebal ya. Seperti berentas zaman sekarang orang sibuk dengan arus kemodenan dan AI. Jadi mungkin dari segi kenyataan ini berkaitan dengan kesignifikannya elemen sastra itu sendiri kot dalam untuk dimasukkan dalam PDP ya, dalam persekitaran ekosistem orang bercakap pasal AI pada masa ni ya. Mungkin ada pandangan daripada Puan Rosani Takatini sendiri tentang perkara ni. Okey, saya baca mewujudkan suasana zaman dahulu tanpa alat elektronik. Okey, maksudnya zaman dahulu tak ada alat elektronik dan hutan tebal seperti merentas zaman yang sekarang orang sibuk dengan arus kemodenan dan AI. Ini adalah sesuatu adalah statement atau pernyataan yang sangat menarik lah. Memang inilah dikatakan elemen sastra sangat membantu murid untuk memahami dan mendalami fakta sejarah. Okey, jadi bagaimana elemen merentasi kurikulum tadi kita bukan saja masukkan elemen sastra, kita masukkan TMK. Ya, kita masukkan TMK sebab sekarang memang kita dah sibuk dengan AI kan, artificial intelligence. Ya, lagi gambar-gambar yang menarik. Ya, gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar Hang Tuah, Hang Jebat semua kita masukkan ataupun suntikkan elemen TMK sepadukan dengan elemen sastra. Jadi dia akan jadi lebih menarik untuk ditayangkan kepada
murid. Jadi di sini cikgu akan dapat 2 EMK. Ya, 1 sastra, 1 TMK. Jadi lagi menarik PDP yang dilaksanakan. Sebab kita tahu, ya, gadget pun memang di hujung jari murid-murid. Ya, murid-murid memang dia sentiasa akses gadget. Ya, jadi ini adalah satu orang kata situasi yang sangat menarik dan sangat sesuai, ya, untuk ditampilkan, dibawakan, ya, dikedepankan kepada murid-murid kita. Ya. Okey, adakah menjawab persoalan Cikgu Abdul Malik? Mungkin saya boleh respon sikit lah. Ya. Bila kita guna AI ni, ialah AI, artificial intelligence, dengan keadaan budak, ya, zaman sekarang, zaman generasi Z, generasi Alpha, ya, akan datang ni, ya. Saya nak kaitkan dengan ni, ya, kepentingan kita nak membangunkan karakter murid, ya, karakter murid, ya. Jadi apa pandangan Puan R.A. Kartini lah, ya, tentang signifikannya ataupun bagaimana elemen sastra itu sendiri, ya, sastra Melayu terutamanya, dapat membantu membentuk karakter atau membangunkan karakter murid itu sendiri, ya, dalam persekitaran serba canggih sekarang ni, ya. Ada AI dan sebagainya, ya. Bagaimana kepentingan ataupun bagaimana sumbangan elemen sastra itu sendiri? Okey, signifikan elemen sastra, ya. Sebab kita pada peringkat awal saya dah bagi tahu, sastra, elemen sastra kita terdiri daripada puisi, pantun, syair. Benda-benda ini adalah benda-benda kearifan tempatan. Benda-benda ini adalah benda jon-jon ataupun bentuk wacana ini adalah murid-murid kita sendiri telah dibesarkan dalam kehidupan masyarakat Melayu yang kaya, ya, dengan adab budi pekerti, tutur bahasa, ya, penyampaian menggunakan pantun, puisi, syair, berhemah, semua, ya. Jadi signifikan penggunaan elemen sastra dalam konteks artificial intelligence ini, elemen sastra ini dapat mengawal, ya, menjadi framework ataupun kayu ukur, mengawal tingkah laku murid supaya tidak tersasar melakukan perkara-perkara ataupun tersasar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak eloklah, perkara-perkara yang negatif dalam tingkah laku, dalam pertuturan, ya. Jadi ini aspek ini kita balik kepada adab dan sasiah murid lah, ya. Jadi elemen sastra ini saya nampak, ya, dia mampu lagi, ya, mengawal dalam konteks AI ini, dia mampu mengawal sasiah murid ke arah pembentukan karakter yang baik, ya. Kerana seperti mana yang telah saya katakan tadi, bila kita nak menuturkan, kita nak mengujarkan pantun, puisi, dia ada lenggok, lemah gemalai dia, maknanya dia masih lagi ada adab dan kesopanan, ya. Jadi sesuailah dia masukkan dalam aspek dalam mata pelajaran sejarah yang lebih kepada fakta yang bersifat orang kata keras, ya. Nak sampaikan tentang proses petikaman Hang Tuah, nak sampaikan tentang pembunuhan JWW Bush. Jadi sampaikan dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang berhemah. Ini sedikit sebanyak mempengaruhi adab dan sasiah murid ke arah pembentukan karakter yang baiklah. Saya setuju dengan pandangan itu juga pada pandangan saya, sebab kepentingan elemen sastra Melayu ni boleh membantu guru-guru untuk melahirkan ataupun membentuk human being, bukan sekadar apa yang dipanggil sebagai human doing. Dalam pendidikan kita fokus adalah kepada human being, ya. Jadi walaupun kita ada AI, ada pelbagai teknologi, disruptive teknologi, ya, immersive teknologi, saya fikir kepentingan substan yang dapat membentuk karakter itu penting juga, ya. Khususnya macam contoh elemen sastra tadi, sastra Melayu ni, ya, yang dapat
membantu membentuk karakter kepada pelajar kita, karakter yang kita kendaki, ya, karakter pelajar dengan karakter yang baik, ya. Bukan kita nak melahirkan macam buat pelajar macam robot, ya. Dia tahu buat tapi nilai tak ada. Atau kita nak pelajar yang mempunyai pegangan nilai, ada beliefnya, dengan belief dia ada nilai, dengan adanya adab tadi, ya, dan terusnya menunjukkan melahirkan karakter yang baik dengan ada integriti dan sebagainya lah, ya. Dan sejajarlah dengan apa yang kita hasratkan dalam, kalau kita gunakan pelan pendidikan pembangunan Malaysia tu, ada 6 teras tu, kan. 6 teras ataupun nama ni kejadian pelajar tadi, ya, aspirasi murid itu, ya. Baik, rasa kita pun dah sampai ke hujung. Saya nak beri peluang sekali lagi kepada Puan Rosanita Kartini untuk memberikan rumusan, ya, terhadap apa yang dikongsikan pada hari ini. Okey, rumus saja. Jadi kalau saya tengok di sini, elemen sastra Melayu. Okey, elemen sastra sangat pentinglah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sejarah, ya. Jadi kalau kita tengok berdasarkan perbincangan kita tadi, ya, kita dapat simpulkan penggunaan unsur sastra dalam pengajaran dan pembelajaran ni dia mampu memberi kesan dalam melahirkan murid yang berfikiran kritis, tetapi bukan sahaja berfikiran kritis tapi mampu membentuk karakter atau perwatakan murid yang bagus, ya, dalam konteks zaman sekarang, ya. Okey. Jadi kemudian seterusnya, ya. Okey, hal ini kerana untuk melahirkan murid yang berfikiran kritis dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang berkesan, ya, dalam cabaran-cabaran dalam konteks kehidupan sekarang yang murid-murid berhadapan dengan pelbagai cabaran. Jadi penggunaan elemen sastra ini mampu meningkatkan pemikiran kreatif dan kreatif murid, terutama dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian lah. Itu sajalah, ya. Okay. Terima kasih diucapkan pada Puan Rosanita Kartini, ya, atas perkongsian yang menarik, ya, pada petang ini, perkongsian yang signifikan, ya, untuk kita membantu guru-guru, ya, melaksanakan PDP dengan lebih baik ke arah pencapaian murid-murid pelajar, ya. Kita sekarang ni target untuk memanusiawikan pendidikan kita, ya. Jadi antara perkara yang boleh diterapkan adalah, saya nampak di sini adalah elemen sastra Melayu itu sendiri, ya. Jadi tahniah sekali lagi, ya, kepada Puan Rosanita Kartini, ya, yang telah berjaya meneroka bidang ini, dan juga saya ucapkan sekali lagi, ya, terima kasih, ya, kerana berkongsi-kongsi input dengan kami pada petang ini. Dan juga kepada rakan-rakan, ya, saya ucapkan rakan-rakan pendengar, ya, yang terutama hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih, ya, atas kesudian turut serta dan juga memberikan pandangan soalan-soalan yang baik, ya. Semoga dengan usaha kita ini kita sama-sama dapat, ya, meningkatkan kualiti pendidikan, khususnya di peringkat sekolah, ya, di negara kita ini. Jadi saya ucapkan lagi terima kasih, ya, dan insya-Allah, ya, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dengan topik yang lain pula lah, ya. Jadi kita wawarkanlah CDL hands-on connecting learning ini untuk kluster IPG ini, supaya kita dapat tarik lebih ramai lagi lah audiens untuk menyertai kita, dapat kita berkongsi-kongsi, menimba pengetahuan daripada para pembentang yang arif beriman, ya, dalam bidang-bidang kepakaran masing-masing, ya. Okay, jadi saya rasa kita dah sampai ke hujungnya, jadi saya ingin tangguhkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ya.